Filem ini bermula dengan menunjukkan seorang anak muda bernama Finn yang baru tersedar dari tidurnya. Dia tinggal bersama abangnya, Jake, dan teman wanita abangnya, Mia, di rumah yang sama. Kehidupan Finn tidak begitu baik seperti yang lain anak muda, kerana ayahnya bekerja di luar negara dan ibunya meninggal dunia semasa dia masih kanak-kanak. Finn menghabiskan lebih banyak masa di sekolah setiap hari dan tidak pernah ponteng sekolah. Daripada belajar, dia pergi ke sekolah dengan rakannya Whiteley dan Joel untuk mengganggu semua orang. Seorang guru wanita, sebenarnya, diminta untuk makan malam bersama rakannya yang berjaket merah. Whiteley, rakan sekelasnya yang berjaket merah, ialah paling kurang sopan antara tiga pelajar ini. Sebaliknya, kita ditunjukkan seorang lelaki yang baru sahaja selesai meletakkan keretanya di sekolah. Pada masa itu, Finn dan rakan-rakannya bekerja bersama membuat cala kereta lelaki itu. Walaupun di sekolah, mereka masih mempunyai masa untuk membawa pisau yang jelas merupakan objek terlarang. Tanpa berfikir panjang, kereta yang tidak tahu milik siapa dihiris dengan perkataan buruk. Dari riak wajah mereka, tiada siapa yang rasa bersalah sama sekali. Semasa kelas game, Finn dengan perangai kasarnya malah sengaja tidak membawa pakaian sukan. Tetapi daripada meminta maaf, Finn malah menghina guru gamenya dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Begitu juga dengan kawan-kawannya, Finn juga sangat susah menangani. Cikgu game pun tak tahu nak buat apa lagi. Pada sebelah petang, Finn dijemput oleh abangnya teman wanita, Mia, untuk pergi berenang bersama mereka. Mia yang berpacaran dengan Jack sudah tinggal dalam satu rumah kerana Mia mempunyai buruk hubungan dengan ibunya. Pokoknya, mereka bertiga hidup tanpa kawalan ibu bapa sama sekali. Akibatnya, tingkah laku mereka tidak terhad, dan mereka boleh bertindak dalam apa sahaja yang mereka mahu. Keesokan harinya di sekolah bahasa baru Cikgu, Encik Gale tiba. Hari pertama Encik Gale mengajar di sekolah tidak begitu baik. Lebih teruk lagi, apabila dia hanya menerangkan tentang buku apa yang hendak digunakan, Joel segera membuat keseronokan Encik Gale dan menjerit kepadanya dengan kasar. Daripada diterima baik, Encik Gale sebaliknya dikatakan busuk dan diejek oleh pelajarnya sendiri. Walaupun niatnya sangat baik untuk memberikan pendidikan kepada murid-muridnya, Whiteley yang berada di dalam kelas itu turut memanjat ke kerusi dan tidak peduli dengan jeritan Encik Gale. Serta-merta, Joel berjalan terus ke hadapan kelas dan meletakkan gusi di rambut Encik Gale. Kalau macam ni, cikgu ke apa dia atau dia, sudah pasti akan mempunyai kemarahan. Sama ada pelajar perempuan atau pelajar lelaki, satu kelas sama kurang ejar. Encik Gale marah dan merungut sambil mengawal perasaannya. Whiteley pula tidak berasa menyesal untuk Encik Gale dan mencabarnya untuk bergaduh. Whiteley tidak berpuas hati dengan pandangan Encik Gale itu telah ditetapkan kepadanya, tetapi Encik Gale tidak mengendahkannya beliau dan terus menerangkan kepada murid-muridnya apa yang mereka akan pelajari. Finn, Whiteley dan Joel dengan rancangan buruk pergi ke kedai selepas sekolah untuk membeli rokok. Finn pula ambil satu botol minuman dan telah ditangkap oleh pemilik kedai. Mereka bertiga bergegas ke padang kosong, jauh dari pengejaran pemilik kedai. Mereka dibenci sehingga kanak-kanak kecil malah mempersendakan mereka bertiga. Hubungan rapat Finn, Whiteley dan Joel menjadikan mereka tidak dapat dipisahkan di dalam dan di luar sekolah. Tiga daripadanya tidak dipantau dengan betul oleh ibu bapa mereka dan bertindak tidak bertanggungjawab, tetapi perbezaannya ialah Joel masih mempunyai harapan menjadi lebih baik. Joel berkata bahawa bapanya akan membawanya untuk menyertai sekolah tentera, manakala Whiteley dan Finn tidak tahu apa yang mereka akan lakukan selepas mereka tamat pengajian. Itu pun, kalau mereka boleh tamat pengajian dengan begitu kejam alam semula jadi. Pada waktu malam, Finn baru tiba di rumah dan ternampak Jack menggoda Mia untuk bercinta. Melihat itu, Finn tidak naik ke bilik dan turun ke bawah semula. Malah, apabila Finn di rumah, dia seorang yang cantik lelaki pendiam. Dia tidak bercakap dengan abangnya atau Mia sangat banyak. Finn akan bersarapan sebelum ke sekolah pada waktu pagi. Dia mempunyai hari lahirnya yang ke-16 hari ini, dan Mia mengucapkan selamat kepadanya dengan segera mengenainya. Jake pula tidak memberi sebarang hajat. Jake juga memberitahu Finn untuk mendapatkan tempatnya sendiri dan berhenti tinggal bersama mereka. Mia berasa kesal dengan kenyataan Jake di perkara ini, dan Finn dengan pantas menjawabnya rumah ini kepunyaan bapa mereka.
Dia kecewa dengan abangnya sendiri yang sudah berlagak baik kerana dia membayar sewa rumah. Finn menghabiskan sepanjang hari dengan Whiteley, dari pagi hingga lewat. Untuk mengisi kebosanan mereka, mereka memusnahkan secara terbuka basikal milik penduduk. Betul-betul definisi orang yang tidak bermoral yang menyebabkan perkara yang dahsyat kepada orang yang tidak bersalah. Setelah selesai, mereka berjalan jauh seperti yang mereka boleh sepanjang lebuh raya. Tetapi tiba-tiba, kepala mereka dipukul dari belakang oleh seseorang. Pada masa itu mereka diculik dan diambil pergi dengan kereta. Kemudian, Finn dan Whiteley yang sudah berdarah segera diheret masuk ke dalam sebuah bilik. Mereka dirantai dan dikunci supaya tidak boleh bergerak seinci. Lelaki itu juga sengaja menggerudi meja untuk membuat lubang supaya sirip dan tangan putih boleh diikat menggunakan tali nipis. Kaedah ini adalah cara yang paling berkesan untuk dibuat mereka berdua tidak boleh bergerak. Lelaki itu, sebaliknya, juga telah menetapkan naik papan hitam di dalam bilik. Kemudian, Finn kencing di dalam seluar apabila dia melihat Whiteley tak sedar diri. Ternyata, orang misteri sebenarnya ialah guru baharu mereka, Encik Gale. Tanpa banyak cakap, Encik Gale menerangkan bahan pelajaran pada hari tersebut. Kerana hari ini bahannya adalah kata nama, maka Encik Gale memberi contoh untuk setiap objek yang ada, seperti tukul, paku dan pistol paku. Dan tidak lama kemudian, Encik Gale menyuruh Finn melihat memperkatakan setiap makna perkataan yang disebutnya dalam kamus. Setiap peluang, Finn hanya mempunyai 10 saat dan jika Finn tidak dapat mencari perkataan dalam kamus, maka tangannya akan ditusuk dengan paku. Kali ini, Finn diminta mencari maksudnya daripada perkataan inspirasi. Dengan panik dan ketakutan, Finn terus melihat dan nasib baik dia berjaya menjumpai perkataan itu. Ia tidak berhenti di situ. Jika Finn telah menemuinya perkataan dalam kamus, dia mesti membaca maksudnya dan ingat dalam fikirannya. Encik Gale juga berkata demikian untuk setiap penerangan dan soalan yang dia berikan. Ujian akan diadakan pada akhir mesyuarat. Finn memang terpaksa setiap masa untuk membuka kamus dengan cepat. Encik Gale memberikan setiap pesanan ini secara tiba-tiba dan tanpa diduga oleh Finn. Encik Gale percaya bahawa dalam aktiviti pembelajaran, motivasi diperlukan. Oleh itu, dia mempunyai cara tersendiri untuk memberi motivasi pelajarnya yang terlalu tidak menghormati. Kemudian Finn memberitahu Encik Gale bahawa Whiteley telah mati dan tidak sedarkan diri untuk masa yang lama. Namun, Encik Gale sebaliknya merakam mulut Finn dan memaku tangannya dengan paku. Katanya Finn langsung tidak faham intipati kelas ini. Encik Gale mahu pelajarnya merasai apa yang ada dipanggil kesakitan kerana dalam hidup, tiada apa yang berlaku tanpa rasa sakit. Nah, ada kemungkinan cara pembelajaran Encik Gale telah pun melaksanakan kurikulum 2100. Selepas itu, dia menyambung semula aktiviti pembelajaran dan menerangkan segala-galanya di papan hitam. Jika ada perkataan yang rumit, dia menyuruh Finn membuka kamus dan melihatnya naik. Tetapi yang menakjubkan, dengan 10 saat, Finn sentiasa berjaya mencari kata-kata yang dia tanya. Dalam keadaan ini, Finn terpaksa walaupun dia tak nak tapi dia kena ingat semua penjelasan. Di dalam bilik darjah Encik Gale, ada 30 saat rehat untuk minum segelas air. Finn segera diberi minuman oleh Encik Gale, begitu juga dengan Whiteley yang tidak sedarkan diri. Makin lama kelas ni makin sadis. Encik Gale adalah sebagai seorang guru psikopat. Kali ini cabaran menjadi lebih rumit dan Finn diberitahu untuk mencari setiap perkataan dalam sahaja 7 saat. Jika dia tidak dapat menjawab, maka dia akan dipancung dengan pistol paku. Tetapi sudah pasti, Finn tidak dapat menjawab dan dia tangan segera ditembak dengan pistol paku. Keadaan emosi Encik Gale semakin teruk apabila Whiteley sudah lama tidak sedarkan diri masa. Akibat tindakan Whiteley sebelum ini, Encik Gale juga sengaja mencucuk tangan Whiteley dengan pistol paku. Ditambah pula dengan paku kedua yang dipalu secara manual dengan tukul. Suasana menjadi lebih kecoh dan Encik Gale tiada mood untuk mendidik mereka berdua. Sebaliknya, Mia, yang bersama Jack, bimbang mengapa Finn tidak kembali rumah. Dia cuba menghubungi Finn, tetapi telefonnya tidak aktif. Abang Finn, sebaliknya, benar-benar tidak mempedulikan, yang berbeza dengan sikap prihatin Mia personality. Mia juga menghantar mesej kepada Finn dengan harapan bahawa ia akan dibaca. Tetapi Jack melihatnya dan segera menjadi cemburu daripada Mia.
Jake berkata apa yang penting tentang Finn bahawa anda sedang mencari dia. Akhirnya, Jake mengeluarkan kata-kata kasar dan membuat Mia keluar dari rumah. Mia juga diugut untuk tidak kembali ke rumah semula dan pergi sejauh-jauhnya dari rumah sebagai Finn. Mia yang berjalan jauh dari rumah Jake bertemu dengan Joel yang sedang menunggu ayahnya memilihnya naik. Joel sangat bertuah kerana hari ini dia tidak melakukannya bermain dengan Finn dan Whiteley kerana dia dijemput oleh bapanya untuk menyertai sekolah tentera. Ketika itu Mia meminta Joel menelefon Finn tetapi tetap dia tidak angkat sama sekali. Dari sini kita boleh nampak kawan pun boleh hanya bersama kita ketika kita gembira, tetapi ketika kita berada dalam keadaan yang sukar, sangat sedikit kawan-kawan sudi membantu kita. Kemudian, Mia berjalan di tengah malam seorang diri dan berharap dapat bertemu dengan Finn. Selepas beberapa ketika, dia melihat sebuah kereta yang diletakkan dengan kesan cala tanda di belakang badan tetapi tiba-tiba dari jauh Mia telah dikejar oleh seorang lelaki dan dia melarikan diri sebaik mungkin. Malangnya, dia ditangkap oleh lelaki itu. Dan jelas sekali lelaki itu ialah Encik Gale. Kemudian, Mia dibawa masuk ke dalam bilik dan dipegang bersama mereka berdua. Encik Gale berkata dia sudah tahu seseorang akan melakukannya mencari Finn atau Whiteley dan cukup pasti, mangsa yang ditunggu-tunggu telah tiba secara tidak sengaja. Kali ini bilangan pelajar daripada Encik Gale adalah 3 orang. Aktiviti pembelajaran semakin tidak memberangsangkan tetapi lebih sadis. Pada ketika itu Encik Gale menyuruh Whiteley membaca makna daripada kamus tetapi Whiteley sebaliknya menghantukkan kepala Encik Gale padanya kepala sendiri. Ia tidak mengambil masa lama untuk Encik Gale mengambil pistol paku dan menembaknya ke leher Whiteley. Nah, dari sini jelas bahawa Whiteley terpaksa mati dengan tertusuk paku di lehernya. Dalam keadaan histeria sedemikian, Encik Gale berkata bahawa dia mampu menjadi seperti ini kerana tuntutan ibu bapanya yang memaksanya untuk belajar terlalu banyak. Oleh itu, jika ada pelajar yang malas, dia akan memberikan pendidikan dengan begitu kejam cara. Kemudian Finn telah memasuki sesi peperiksaan dan dia perlu menjawab semua soalan yang ada diberikan dengan cepat. Ini adalah sesi terakhir yang pastinya sangat menekan Finn dan Mia. Sebelum ia bermula, Encik Gale memberitahunya itu Mia akan menjadi mangsa jika Finn tidak betul menjawab mana-mana soalan beliau. Untuk satu soalan, kepala Mia akan dicucuk dengan paku. Hebatnya, soalan demi soalan diberikan oleh Encik Gale berjaya dijawab oleh Finn. Pada masa itu, Encik Gale berbangga bahawa kaedah yang dia gunakan berjaya membuat Finn seorang genius. Pada masa yang sama, Mia diam-diam ingin mengambil paku yang berada di leher Whiteley. Apabila ia diambil, Mia segera melekatkan paku tepat ke leher Encik Gale. Dia juga melepaskan tali di tangan Finn, tapi malangnya kepala Mia terhantuk tukul dari belakang. Dengan masa yang singkat, Finn menarik tangannya daripada kuku. Finn juga sempat mengutip pisau yang terjatuh itu dan segera memotong kedua-dua ibu jari Encik Gale tangan. Dengan ibu jari longgar, dia akan mengalami kesukaran masa mengambil apa-apa dengan tangannya sendiri. Perkara yang tidak bijak ialah, Finn membenarkan Encik Gale berdiri dengan alasan mengambil kunci supaya mereka dapat melarikan diri dari sini. Tetapi Encik Gale berbohong dan dia hanya meminjak Finn banyak kali. Nasib baik Mia sudah sedarkan diri dan dia segera memukul Encik Gale dengan tukul. Berkali-kali dia memukul Encik Gale dengan begitu banyak emosi sehingga kepalanya hancur. Pada masa itu, Mia juga berjaya membunuh Encik Gale dan dia menemui kunci untuk melarikan diri rumah. Mereka berjalan sendirian di tengah jalan malam untuk pulang ke rumah. Perkara yang menarik ialah, apabila mereka pulang ke rumah mereka kedua-duanya menghalau Jack keluar dari rumah. Bagaimana tidak, Jack hanya boleh stabil dan tidak membantu sama sekali. Akhirnya mereka berdua meluangkan masa menonton TV dan filem tamat.